Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Rakyat Malaysia yang menetap di Singapura diseru menunaikan tanggungjawab mengundi dalam pilihan raya umum ke-15 yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah rakyat Malaysia berhak mengundi walaupun menetap di luar negara. Seri Paduka Baginda bertitah dalam majlis santapan malam bersama rakyat Malaysia di Singapura. Tekanan ASEAN ke atas Myanmar akan mewujudkan implikasi negatif. Amaran itu dikeluarkan junta menerusi satu kenyataan. Ia susulan keputusan mesyuarat khas Menteri Luar ASEAN di Jakarta yang membincangkan untuk meredakan krisis di Myanmar yang semakin meruncing. Namun tiada wakil Naypyidaw hadir pada mesyuarat tersebut. Amerika Syarikat akan menyalurkan bantuan tambahan bernilai $30 juta kepada Pakistan yang terkesan akibat banjir teruk sejak beberapa bulan lepas. Anggaran kerosakan akibat bencana itu lebih $40 bilion. Bencana itu telah meragut lebih 1,000 orang dan menyebabkan berpuluh-puluh junta penduduk kehilangan tempat tinggal. Duta Besar Amerika ke Pakistan, Donald Blum, berkata bantuan itu akan digunakan untuk makanan, perubatan dan penyediaan tempat perlindungan untuk gelandangan menjelang musim sejuk. Kes TB kembali meningkat selepas lebih 20 tahun. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), peningkatan itu berpunca daripada pandemik COVID-19 yang telah mengganggu diagnosis dan rawatan. Pengarah Program TB Global WHO, Teresa Kaseva berkata, dianggarkan 1.6 juta orang maut akibat TB pada 2021. Dalam tempoh itu juga 10.6 juta orang dijangkiti penyakit tersebut. 8 negara menyumbang lebih 2/3 daripada jumlah keseluruhan kes global, iaitu India, Indonesia, China, Filipina, Pakistan, Nigeria, Bangladesh dan Republik Demokratik Kongo. Sekatan COVID-19 di Wuhan terus digandakan. Tindakan itu selaras dengan usaha China mengekang penularan wabak maut tersebut. Kebanyakan perniagaan dan sekolah terpaksa ditutup dengan sekatan antara daerah turut dikuatkuasakan. Lebih 1,000 jangkitan dilaporkan di bandar berkenaan untuk 3 hari berturut-turut. Kebanyakan kes yang dilaporkan disebabkan varian Omicron. Sehingga 24 Oktober lalu, 28 bandar telah melaksanakan pelbagai sekatan sehingga menyebabkan hampir 207.7 juta penduduk terjejas. Indeks harga pengguna di Tokyo, Jepun meningkat 3.4% pada Oktober berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan itu terpantas pernah dilaporkan sejak inflasi pada 1989. Kenaikan indeks harga pengguna itu bagaimanapun tidak termasuk makanan segar. Kadar inflasi di Jepun kini melebihi sasaran Bank Pusat iaitu 2% untuk tempoh 5 bulan berturut-turut. Bank Jepun dijangka mengadakan mesyuarat hari ini bagi menyemak semula kadar inflasi. Gubernurnya Haruhiko Kuroda memaklumkan pihaknya masih mengekalkan dasar monetari yang longgar demi menyokong pemulihan ekonomi. Elon Musk mengambil alih Twitter dan memecat 3 pegawai eksekutif tertingginya. Akhbar Washington Post dan CNBC memetik satu sumber menyatakan pemecatan itu melibatkan ketua pegawai eksekutif, para agrawal, ketua pegawai keuangan dan pengarah dasar undang-undang. Terdahulu, Mahkamah memfailkan saman terhadap Musk di mahkamah kerana melanggar perjanjian pembelian platform gegasi media sosial itu. 25 suspek termasuk pengarah lombong arang batu milik kerajaan di barat laut Turkiye ditahan susulan insiden letupan yang mengorbankan 41 nyawa 2 minggu lepas. Letupan itu telah memusnahkan lombong berhampiran bandar kecil Al-Masra. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji akan menjalankan siasatan penuh terhadap kejadian letupan itu. Beliau menegaskan pihaknya yang bertanggungjawab akan dihadapkan ke muka pengadilan.
Akhir sekali Liga Eropah, Manchester United menewaskan Sheriff Tiraspol 3-0 dalam aksi kumpulan E hari ini. Gol MU dijaringkan Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot dan Marcus Rashford. Sementara itu Arsenal yang sudah mengesahkan slot ke pusingan 16 terakhir tewas 0-2 kepada PSV Eindhoven. Ia merupakan kekalahan pertama skuad Mikel Arteta dalam aksi kumpulan E. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.